Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat penulis semua? Semoga sihat-sihat, sejahtera insya-Allah. Mudah-mudahan saya mendoakan agar semua sahabat-sahabat diberi kesihatan, dimurahkan rezeki dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Puan Ira Yusof, ghostwriter ataupun penulis kupahan sepenuh masa. 23 tahun pengalaman dalam industri penerbitan, bermula sebagai wartawan, editor, pengarah penerbitan sehinggalah pada tahun 2015 saya kembali dengan syarikat saya Sony Ascape. Tapi sebenarnya pada tahun 2000 ketika itu umur saya 24 tahun saya telah memulakan Sony Ascape sebenarnya, tetapi 4 tahun kemudian disebabkan saya tak ada pengalaman, saya terpaksa tutup dan kembali berkuli ataupun kerja bermajikan dan mencari pengalaman kembali. Baiklah, tajuk kita pada hari ini yang berkaitan dengan ghostwriter sebenarnya ataupun berkaitan dengan penulisan ya. Benarkah boleh buat duit dengan menulis? Soalan ini selalu ditanya kepada saya dan juga mungkin diajukan kepada anda apabila anda memperkenalkan diri bahawa saya adalah seorang penulis. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya mula berkarya ketika berusia 12 tahun dengan sebuah puisi yang bertajuk Ustazku, yang saya tujukan kepada Ustaz Zaki dan disiarkan dalam majalah Salina, sebuah majalah kesusastraan pada waktu itu. Kerjaya awal saya dalam bidang kesenian, tetapi bukan penulisan. Malahan saya menjurus kepada seni bina ataupun architecture. Manakala ketika berusia 22 tahun, saat dunia mengalami kegawatan ekonomi yang teruk dan industri pembinaan hampir lumpuh sehingga saya hilang pekerjaan. Ketika inilah saya mengembalikan bakat menulis saya dengan membuahkan idea dari kosong sehinggalah sesebuah majalah itu berada di pasaran. Ia berlanjutan sehingga saya mampu membuka sebuah syarikat penerbitan pada usia 24 tahun. Hebat sangat ke saya? Taklah, saya sama saja dengan anda sebenarnya. Saya melakukan kerana ia adalah tuntutan kehidupan, iaitu kerana pendapatan. Bonusnya, saya melakukan perkara yang saya minat dan mendapat penghasilan. Sahabat budiman yang dirahmati Allah, ada yang bertanya kepada saya soalan macam ni. Saya tak pandai menulis lah puan. Pada saya, menulis adalah sebuah kemahiran. Lagi kerap anda menulis, maka anda akan lebih mahir. Bakat itu adalah satu anugerah. Namun jangan kecewa jika anda merasakan bahawa anda tidak ada bakat dalam dunia penulisan. Saya amat percaya bakat menulis boleh diasah. Ia seumpama pisau yang tumpul, makin diasah, makin tajam. Alhamdulillah, hampir 23 tahun saya mendapat penghasilan melalui penulisan. Bermula daripada sebuah idea sehinggalah memiliki syarikat penerbitan sendiri dan juga bermajikan, tetapi saya tetap dalam industri yang sama. 5 tahun yang lalu, saya membuat keputusan untuk melepaskan jawatan dalam dunia korporat, tetapi saya mahu kekal mempunyai gaji setiap bulan. Bagaimana tu? Saya kembali membangunkan bakat melalui perusahaan sendiri, berkuli sendiri dan usaha sendiri. Beraninya saya. Mesti soalan itu yang terfikir di benak anda kan? Sebenarnya saya bukan berani, tetapi kerana saya percaya bakat yang ada dalam diri saya dan mahu belajar dan belajar menambah lagi kemahiran. Sahabat saya yang saya sayangi, ada 3 perkara yang harus dilakukan sebenarnya apabila anda menjadi seorang penulis. Pertama, anda harus berani. Yang kedua, anda harus rajin. Dan yang ketiga, jangan malu bertanya. Anda tidak perlu takut untuk mencuba kerana kegagalan sebenarnya
adalah apabila anda berhenti mahu menjua. Selagi anda rajin melatih menulis, maka anda akan dapat kemahiran dalam bidang tersebut atau dalam apa bidang sebenarnya. Malu bertanya, sesat jalan. Ini pesan orang tua-tua. Ini memang betul. Sebenarnya ramai yang sudi berkongsi ilmu dan kepakaran. Selagi anda tidak buka mulut untuk bertanya, asalkan guru atau mentor nak bagi idea belian mereka semata-mata, mereka akan simpan rapi kerana ia amat berharga. Kembali kepada soalan utama, boleh buat duit ke melalui penulisan ni? Dalam pengkajian saya, telah saya temui 35 bidang yang tuan-tuan perempuan boleh gunakan untuk mendapatkan pendapatan secara mudah. Banyak aja. Banyak, memang banyak. Dan anda boleh lakukan di mana-mana sahaja sesetengah tugas tersebut. Malahan tugas tersebut merupakan bidang kerja yang menjadi rutin anda di pejabat sewaktu bermajikan dahulu. Tak percaya? Baiklah, saya pecahkan bidang tugas tersebut kepada 3 bahagian agar memudahkan tuan-tuan untuk memahami. Pertama, bidang pengkeranian. Yang ni saya cukup yakin semua daripada anda yang pernah bekerja terlibat dalam bidang ni. Contohnya buat surat rasmi, surat tidak rasmi, kertas kerja, kertas cadangan, dokumen tender, profil syarikat, laporan minit mesyuarat dan resume. Itu biasa, betul tak? Biasa anda lakukan. Pecahan yang kedua, bidang copywriting. Yang ni anda kena belajar sedikit ya. Antara bidang-bidang copywriting adalah kenyataan media, ucapan majlis, iklan produk, blog, Facebook page, Facebook profile, website, email marketing, WhatsApp, Insta, buat review dan menulis modul program. So ini adalah bahagian copywriting. Yang ni anda kena pergi belajar jika anda tak tahu. Dan saya cukup yakin apabila anda belajar, anda melatih, maka anda akan mahir bagaimana menulis copywriting untuk Facebook, untuk website dan sebagainya. Dan ini cara anda dapat duit dengan mudah. Yang pertama tadi, daripada pengalaman anda, mesti pernah tulis surat rasmi, mesti pernah buat kertas cadangan. Ini juga anda boleh gunakan untuk dapat pendapatan. Malah saya pernah tengok satu iklan di social media, di Facebook, menulis resume. Resume yang satu muka surat bayarannya RM10, RM20, RM30. Kalau nak lebih lagi, ada yang RM50 dan ke atas. Nampak tak? Takkan tak tahu nak buat resume. Tetapi permintaan untuk mengupah anda menulis resume itu ada dalam pasaran. Dan ini adalah antara satu tugas, satu tawaran yang saya kerap beri di kedai saya, iaitu kedai Printing Sonic. Dan yang terakhir, yang ini biasanya saya pecahkan, saya kategorikan sebagai bidang tugas seorang ghostwriter, iaitu menulis biografi, kan? Seperti ni, biografi, kan? So ni antara sebahagian contoh-contoh, ada banyak lagi ya. So menulis biografi, menulis autobiografi. Yang ni biografi sebab seorang isteri menulis kisah suami dia ya. Okey, autobiografi ni dia tulis tentang diri dia. Contohnya Dr. Z, dia menulis autobiografi. Beliau menulis kisah hidup beliau. Buku travelog, kan? Ada mungkin pelanggan-pelanggan di luar sana yang suka travel, jadi dia akan nak buat buku travelog beliau ketika mengembara, kenangan-kenangan dan juga pengalaman-pengalaman. Buku bisnes, ini contoh buku bisnes ya. Ini antara contoh buku bisnes. Jadi otak-otak bisnes, mentor-mentor bisnes, dia akan mencari orang seperti anda untuk membantu mereka menulis buku seperti ini ya. Okey, buku daripada audio. Okey, sedar tak bahawa ada sesetengah jurulatih keusahawanan, mereka sentiasa buat program. Ada waktu
program-program mereka yang dah dirakam, ada video tu, mereka nak terjemahkan menjadi sebuah buku. Yang ni buku daripada audio. Itu maksudnya. Ada juga yang mahu mengupah anda untuk tulis lirik lagu, skrip drama, filem, membuat majalah. Majalah pula ada pecahan dua, majalah dalaman ataupun majalah umum, dan juga coffee table book. Coffee table book contohnya macam ni so coffee table book amat mudah. Dia gambar dan juga dia ada sikit teks lah ya. Ini pun antara tugas-tugas yang anda boleh lakukan melalui penulisan, dan anda beroleh pendapatan daripada 35 bidang, yang mana satu rasanya tanpa memerlukan modal, dan anda boleh jana pendapatan dengan tawaran tersebut. Agak-agak yang mana satu? Saya tidak mahu memberi pilihan kepada anda, jadi tepuk dada, tanya selera. Untuk bidang yang pertama, pengkeranian tadi, ia ambil daripada pengalaman anda sewaktu bekerja. Jadi anda boleh terus guna, terus buat iklan sampai nak buat surat rasmi. Letak dulu harga yang murah tak apa, yang penting anda sudah bermula. Tugas yang kedua tadi tu, anda kena pergi belajar bagaimana menjadi seorang copywriter yang bagus. Ramai jurulatih copywriter kat luar sana yang anda boleh belajar. Kalau anda mungkin tak cukup bajet, anda boleh follow mereka, dan mereka juga sentiasa memberi tawaran ilmu-ilmu secara percuma. Mereka ni tak kena sebenarnya ya. Dan yang ketiga, sebagai ghostwriter pun sama. Jika anda tidak arif bagaimana menulis biografi, bagaimana menulis buku kisah hidup dan sebagainya, contohnya pergi belajar dengan mak, macam mana mak tolong ajar saya macam mana nak tulis kisah hidup, buku kisah hidup bermula dengan tulis buku sendiri, mana tahu lepas ni anda menulis untuk orang lain. Seperti saya kata tadi, tepuk dada anda, pilihlah, buatlah pilihan mengikut kepakaran anda. Tak tahu, pergi belajar. Tak tahu, tanya. Sekian dulu daripada saya. Dengan ucapan terakhir seperti biasa, tulislah buku sebelum mati untuk diwarisi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Salam Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.